surah Al-An'am ayat ke-93. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir, Rabbi yassir, Rabbi yassir, wa la tu'assir, hamdil bil khair. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdina siratal mustaqim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ ظلموا في غمرة الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Ini ayat berkenaan dengan siapa-siapa yang mendustakan Allah Ta'ala. Mendustakan Allah Ta'ala ini adalah suatu perkataan yang mengada-ngada dusta. Adalah satu perkara yang besar. Kalau kita berdusta sesama kita, mengada-ngada dusta sesama kita, bermakna mengada-ngadakan fitnah. Itu maknanya. Bila kita mengada-ngadakan dusta kepada satu orang, bermakna kita mengada-ngadakan fitnah kepada orang itu. Bermakna sini, kita mengada-ngadakan fitnah kepada Allah Ta'ala. Mengadakan fitnah untuk sesama kita pun adalah satu dosa besar, fitnah. Ini kan pula fitnah kepada Allah Ta'ala. Maka siapa yang berdusta kepada Allah Ta'ala, maka hukumnya kafir. Hukumnya. Contoh bagi mengada-ngadakan dustanya ialah contohnya satu perkara yang halal kita kata haram. Perkara yang halal kita kata haram. Perkara yang haram kita kata halal. Orang Yahudi daripada kitab Taurat tidak boleh memakan babi dan minum arak. Bila bid'ah ni terlampau lama dibuat, sehingga satu masa di mana babi tidak boleh makan dan arak tidak boleh minum. Ulama sendiri yang minum. Ulama sendiri yang makan. Begitu juga dalam kitab Injil. Tidak boleh minum arak dan tak boleh makan babi. Akibatnya, ulama-ulama pendeta-pendeta Kristian ni sudah minum arak dan makan babi. Begitu juga kita, siapa-siapa yang menghalalkan benda haram adalah termasuk kufur kepada Allah. Antaranya ialah menghalal mengharam. Ayatnya ialah dalam surah Yunus. Kita lihat surah Yunus ya. Ayat ke surah Yunus ada tiga surah lepas pada surah Al-An'am. 3 surah selepas surah Al-An'am. Surah ke-10, muka surat 200, sebelah 12 sebelah dan tengok ayatnya.
ayat nanti yang kita baca. Malam baru baca ni surah ayatnya 59. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ayat dia. Ayatnya ialah ayat 59. Ayat 59 tafsir ayat ni rujuk kepada surah Yunus ayat 59 muka surat 215. 215. Ayat ke-59. Kul kata pada mereka, "Ara'aitum ma anzalallahu lakum min rizq?" Apakah yang kamu lihat? Apakah pandangan kamu? Ma anzalallahu, apa saja yang Allah turunkan untuk kamu. Min rizq, daripada rezeki. Itu kambingnya, lembunya, ayamnya, itiknya, buah-buahannya, sayur-sayurannya. Dalam Quran ini ada sebut buah tama boleh makan, buah anggur boleh makan, buah kismis boleh makan, lembu boleh makan, kambing boleh makan. Sebut satu-satu. Disebut satu-satu dalam Quran. Apatah lagi disebut pula dalam hadis-hadis Nabi. Jadi Tuhan kata, ma anzalallah, apa saja yang kuturun untuk kamu tentang halal dan tentang haram itu, faja'altum, kamu pula jadikan bahagian yang kamu berkenan dengan tak berkenan itu, yang halal kamu kata haram, kamu mengharamkannya. Yang halal, yang haram lah, kamu kata wa halala, dan kamu menghalalkan benda yang haram dan menghalalkan benda yang halal serta mengharamkan benda yang haram. Menghalalkan benda yang haram dan menghalalkan benda yang haram. Tadi yang halal buat haram, satu lagi yang haram buat halal. Jadi sampai mereka orang Kristian dan Yahudi ini, sampai babi yang haram tu jadi halal. Kita sekarang ini di peringkat yang pertama baru, yaitu benda yang halal kita kata haram. Benda yang halal kita kata haram. Contohnya orang perempuan misalnya tak boleh makan tu, tak boleh makan ni, dia panggil berpantang. Berpantang tu tujuan berpantangnya sikit ya, tujuannya untuk supaya isteri itu kembali jadi anak dara balik. Kata tu bidan. Bukan kata ulama ni. Bidan yang beritahu. Ataupun tukang urut tu. Tukang urut tu yang beritahu. Maka dia beritahu suami dia. Bang, kita ni tak pantang lah dalam masa 40 hari ni kita berpantang lah. Benar sekali berpantang sebenarnya ialah berpantang tak cukup. Tu pantang sebenarnya. Tapi mereka tambah berpantang yang halal pergi kata haram. Jadi itu ayam tak boleh makan, kambing tak boleh makan, lembu tak boleh makan dalam masa depoh tu. Dan kena makannya hanya ikan bakar, ikan kering bakar. Di Kelantan ikan gelama. Ikan gelama kering. Ada setengah-setengah pula ikan pelata. Tahu ikan pelata? Ikan nipis lah. Yang macam ikan selah kan, macam ikan selah kuning. Cuma besar pada selah kuning. Lalu orang buat ikan masin. Dan juga memasak ini ada berlaku di kalangan orang-orang yang belajar bersilat. Nak belajar tetap takluk ni, mengair ni, boleh terbang tak, boleh jalan atas air ni, tak boleh makan benda ni, masa baca wiri tu. Ataupun itu bersilat, iaitu lepas tu guru-guru amalan-amalan keramat, amalan keramat, iaitu wirid keramat. Dia kata kita nak makan bertik, tempoh ni nak makan bertik. Ada pula ada satu tu tak boleh makan benda lain, nak makan ikan pisang. Buka puasa tu makan pisang. Pisang jelar, pisang yang jual kat kedai. Satu je boleh makan. Pisang lain tak boleh, pisang ni aja. Nasi apa semua tak boleh makan. Makan pula makan dengan susu dan biskut. Pendek tak?
seperti macam-macam. Ini dipanggil pantang memantang benda yang halal, dikata haram. Untuk belajar satu-satu wirid-wirid khas. Yang orang perempuan tu tentang masa bersalin dia tu. Yang lelaki pula ni yang ni. Dan siapa-siapa yang sudah buat benda ni adalah syirik kepada Allah, kufur kepada Tuhan. Maka kena bertaubat. Jadi ayatnya ialah waja'altum minhu, kamu jadikan daripada apa yang tu kata haram, haram ahla, kamu kata haram, wa halala, dan apa yang aku kata haram, kamu kata halal. Kul, kata pada mereka, Allahu azina lakum, adakah Allah beri izin pada kamu datang bagi mereka malam-malam Ibrahim ke apa beri wahyu? Tak ada. Am Allahu taftarun, am Allahu taftarun, atau kamu saja mengada-ngadakan terhadap Allah Ta'ala itu dusta. Maka ayatnya ayat 60 wa ma dhannu alladhina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba. Maka apa kesangkaan orang-orang yang mengada-ngadakan terhadap Allah Ta'ala itu dusta yaumul qiyamah, pada hari kiamat besok. Apa sangkaan mereka Tuhan nak buat? Innallaha lahu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai kurnia yang banyak kepada manusia, iaitu melewat-lewatkan azab bagi orang-orang yang sudah buat syirik ni. Syirik ni sudah buat, tapi diberi lagi tempoh hidup supaya orang ni akan berfikir, akan belajar, supaya bertaubat. Beri tempoh kurnia yang besar pada manusia. Walakin, akan tetapi aktsaruhum, banyakkan mereka tu la yashkuru, tak bersyukur bahwasanya Allah Ta'ala sudah beri mereka tempoh untuk berfikir. Mereka tak guna masa berfikir ni, masa tempoh mereka hidup ni untuk belajar wahyu Allah Ta'ala, iaitu Quran dan hadis Nabi, iaitu dalam kitab-kitab terus itu. Mana dia sombong dia. Jadi ayatnya ialah waman azlamu mimman iftara. Ayat kita kembali pada ayat ini. Siapakah lebih zalim? Azlamu ni dalam bahasa Arabnya, dia dalam surahnya teramat-amat zalim. Azlamu. Lam tu bagi hatta. Lam tu bagi hatta. Dan huruf yang pertama tu ialah huruf ain atau hamzah tu. Hamzah tu hidup. Huruf yang kedua mati. Huruf yang keempat tu bagi hadapan. Azlam. Dalam nahu sorah, dalam sorahnya ialah maksud siapakah dia teramat-amat zalim. Mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Daripada satu orang yang mengada-ngada terhadap Allah Ta'ala itu dusta. Mana siapa lagi lebih jahat, lebih daripada satu orang yang mengada-ngada terhadap Allah Ta'ala itu dusta. Nah, itu saya beri contoh satu apa tu, iaitu mengharamkan benda halal. Yang satu lagi ialah apabila dibaca ayat Quran pada dia tak sesuai dengan pendapat dia, tak sesuai dengan akidah dia, ayat Quran ditolak. Ditolak itu juga dipanggil dusta. Dia tak belajar. Ayat Quran yang dia baca, dia tolak. Itu juga termasuk dusta. Itu juga kufur pada Allah. Yang satu lagi ialah dia kata Tuhan nak beri pahala atas ibadat yang bukan Nabi kita ajar. Itu amalan bid'ah. Itu juga dusta pada Allah. Dia kata ittabi'u ma uhiya ilaika min rabbika. Itu sajalah apa yang diwahyu kepada kamu oleh Tuhan kamu. Mana ikutlah wahyu, iaitu Quran yang diwahyukan kepada kamu oleh Tuhan kamu. Yang satu lagi wahyu yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi Muhammad membaca itu sebagai hadisnya. Nabi Muhammad tidak mungkin. Nabi ada sifat apa? Tabligh, lagi amanah, itu watana. 4 sifat ni sudah cukup memastikan bahawasanya Nabi ini tidak akan bohong terhadap Allah Ta'ala dengan reka-reka agama ini sendiri.
Apa betul-betul ni? Ini ayat mahal ni ayat ni. Ini istilah tafsir dia. Tak mesti orang ni. Jadi, dusta sini ialah dia pergi kata, dia ayat hadis Nabi SAW ialah apa-apa hadis yang kita nak guna sebagai ibadat kita ialah hadis itu mesti hadis sahih. Mesti hadis sahih. Hadis sahih bermakna hadis yang tidak sah. Bila hadis tak sah, maka hadis itu tidak boleh amal. Misalnya baca wirid gini. Nabi ada kata, dalam kita hadis ada, kita besar ni bukan kita kecil-kecilnya, kita besar. Tapi bila ceknya hadis ni ialah hadis dhaif. Maka hadis dhaif gini tidak boleh amal. Saya beritahu bahawa ni ada satu kita ada hadis berkenaan dengan baca Yasin kepada orang nak mati. Ada saya baca hadis ni. Saya baca sekali lagi, saya baca ulang balik. Wa bihi qala. Saya daripada saya belajar daripada guru saya, Maulana Abdul Hadi belajar daripada guru dia kepada guru dia sampai ke Syekh Waliullah, daripada Syekh Waliullah itu terus sampai ke Imam Tirmizi. Dan Imam Tirmizi berkata, haddatsana, aku dengar dari guru aku berkata, mana dia belajar sendiri daripada guru dia. Dua orang guru, Muhammad bin Ala wa Muhammad Al-Makki Al-Marwazi. Dua orang guru. Al-Ma'na dengan satu makna hadis. An Ibnu Mubarak, dua orang ni belajar daripada Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak belajar daripada Abi Usman. Abi Usman tak tahu kenapa. Kampung mana, orang Arab atau orang Ajam ataupun orang bukan Arab. Ajam mana bukan orang Arab. Ada mengajar tafsir Quran ke, hadis Nabi ke, ada mengajar kitab apa ke, ada pernah cakap bohong sekali ke. Sebab ini hadis ni kalau orang tu perawi tu cakap bohong sekali, dia sudah otomatik jadi dhaif dah dia. Jadi ada pernah cakap bohong sekali ke tak? Tak tahu. Pasal Abi Osman an abihi daripada ayahnya dua kali. Saya tengok dia ni bunuh orang. Apa dia beritahu? Wan beritahu. Wan belajar dengan siapa? Wan dengar daripada siapa? Azrizan dengar daripada Irwan. Irwan kata dengar daripada satu orang. Nama dia Zu. Zu itu apa? Zulkarnain ke Zulkifli? Tak tahu juga saya. Zulkifli, Zu tadi belajar daripada siapa? Dengar daripada siapa? Dengar daripada ayahnya. Ayahnya kata satu orang tu bunuh satu orang lain. Lalu pergi ke mahkamah buat kes. Pasal Zu ni suka naik ke Zulkifli. Nama tu sudah tak jelas. Dia pula dengar daripada ayahnya. Siapa ayah dia? Tak tahu. Apa mana? Nombor handphone, nombor alamat, Facebook nombor, SMS, apa, WhatsApp ke apa, tak tahu. Maka hadis ni otomatiknya dhaif dua kali. Dhaif jiddan. Iaitu walau macam mana pun Imam bukan Tirmizi, Abi Daud. Abi Daud kata walaisa biwahdi, aku tak kenal mereka dua orang ni. Tak kenal. Maknanya otomatik hadis ni dhaif. An Makil bin Yasar radhiyallahu anhu daripada sahabat Nabi nama Yasir bin Makil bin Yasir radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin kepada orang yang nak mati. Hadis ini dua kali dhaif, bermakna dhaif jiddan. Dhaif jiddan maknanya siapa baca Yasin kepada orang nak mati itu dosa dah. Ada satu lagi pendapat kata hadis ini hadis dhaif biasa. Maka baca Yasin pada orang nak mati itu harus. Siapa kata? Imam Ibnu Hibban kata dengan Imam Fakhrul Razi kata. Imam Fakhrul Razi kata dengan Imam Ibnu Hibban kata hadis ini ialah hadis dhaif tapi harus dibaca pasal orang nak mati tu otak dia selalu
Maka kita baca Yasin itu mudah-mudahan dia boleh mengucap 2 kalimah syahadat. Itu ya. Hukumnya harus. Apa maksud harus? Buat tak boleh pahala, tak buat tak dosa. Lepas tu hadis berkenaan dengan orang yang sudah mati, tak ada satu pun hadis yang kata boleh baca Quran. Tak ada hadis yang mengatakan boleh baca Quran. Ada hadis pun ada. Tak saja kalau doa itu dah. Yang ni hadis doa itu dah. Jadi berkenaan orang yang sudah mati itu ada hadis lah. Tak ada hadis. Maka baca Yasin pada orang nak mati itu salah satu daripada dua ni. Sama ada hukumnya harus ataupun hukumnya dosa. Haram. Gitu. Jadi siapa dia kata hadis doa mana baca itu harus. Itu ya. Yang lebih sahih daripada ni tak ada. Ada. Hadis yang sama ada dalam Muwatta Imam Ahmad bin Hanbal. Dengan lafaz berbeza sedikit. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacalah ke atas orang yang nak mati itu Yasin. Beza yang tu. Yang Abi Dawud ni Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin pada orang yang nak mati. Yang satu lagi itu kata bacalah Yasin bacalah ke atas orang yang nak mati itu Yasin. Dua-dua ni dengan lafaz yang berdua daripada dua imam lain-lain. Dua-dua ni cakap doa dua-dua. Imam hadis sudah beritahu, yang hadis ni doa betul. Faham tak? Imam hadis tu sendiri, bukan lagi imam yang kemudian dia kata doa. Imam hadis tu sendiri sudah kata doa. Jadi, kalau siapa-siapa dia baca Quran kepada orang yang sudah mati, tak ada hadis. Dan hadis yang dhaif pun kita tak boleh amal dah. Maknanya kalau dia buat juga dia mengada-ngada terhadap Allah Taala. Itu dusta. Dan dusta itu adalah kufur. Jadi orang dia ingat ni bid'ah ni, orang dia ingat ni benda kecil. Dah, benda ni kufur pada Allah Taala ni. Dia sama kelas dengan semua berhala ni. Iaitu ganti kerja Nabi. Buat syariat sendiri. Ayat lain pula surah Amin surah. Amlahum syuraka'u. Apakah ada bagi mereka sekutu-sekutu yang tutup guru. Syam'unakum minad-din. Yang buat syariat untuk dia dari segi agama. Malam ya'zam bihillah. Yang Allah Ta'ala tak beri izin pada dia lagi. Walaulah kalimatun fasud dengan ayat serupa. Kalau tidak kerana keputusan aku melewatkan azab pada mereka. Sudah dibuat. Fasud. Sudah dibuat. Laku dia bainahum ketua azab mereka sekarang ni. Super ni. Tapi mereka yang bercakap pasal bid'ah ni, bercakap tentang dia cakap ada Nabi tak ada apa. Dia tak mau keluar lagi daripada Quran. Dan bid'ah ni adalah kufur pada Allah Taala ni, masalah besar. Jadi bila hadis tu dah tak ada, pendapat terbunuh mana-mana tidak boleh pakai selagi mereka tidak guna hadis Nabi yang sahih ataupun ayat Quran. Kalau tidak, dia sudah mereka utama dia sendiri. Faham? Ni. Bila kita tanya mereka, mereka kata takkanlah tubuh itu maksud ngakak. Dia kata gitu pula. Jawapan pada ayatnya ialah wajadna alaihi aba'ana ala ummati. Surah Amin Zuhruf. Kami dapati guru kami ada di atas satu pegangan agama, umat ini. Satu pegangan agama. Satu umat yang ada satu pegangan agama. Wa inna ala azabihim dan kami atas jejak langkah mereka lah muhtadun terpimpin. Ayat lain mengajar orang tadi ini semalam di Tawali. Wa ma zannul ladzina kafaru. Apakah sangkaan orang-orang kafir? Tuhan panggil orang kafir tu masalah besar. Sebab kita tak belajar hadis, tak belajar Quran tu, jadi kita tak tahu bahawasanya benda ni begitu besar masalah dengan Tuhan. Nanti surah Yunus juga. Surah Yunus juga. Ayat ini adalah surah Yunus juga. Nanti kita tengok.
Wa ma zannul ladzina kafaru. Apakah sangkaan orang kafir? Ayat sana ayat 59 tak? 59. Allah, surah lain. Patutlah. Patut dari tak jumpa. Kita tengok surah lain. Tidak, 60 tadi. Ini ialah apa yang mereka sunnah sangka sunnah. Iaitu tafsir bagi amlahum syuraka'u syara'u lakum minatin. Tidak di ayat-ayat sendiri. Yang kata Nabi sebut surga mikir. Nanti. Coba. Pas saya ngajar malam. Tak ada sampai surah kita Nabi Musa lagi. Kita lihat surah lain dulu. Surah itu. Ramadan minta kepada. Ni ayat ke-59. Betul. Betul tadi ayat tadi ya. Ayat 59 tadi. Ramadan minta kepada. Lepas tu cerita tu wali. Wa ma zannul ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba yaumal qiyamah. Wa ma takunu fi sya'nin. Wa ma takunu ayat berikut tu. Wa ma takunu fi sya'nin. Tidaklah kami baca. Tidaklah kamu ya Tuhan kata tidaklah kamu berada dalam mana-mana kedudukan. Wa ma yatlu minhu. Tidaklah kamu membaca apa-apa daripada ayat Quran, min Quran daripada Quran itu, wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kamu mengerjakan daripada amalan apa-apa, illa kunna alaikum syuhuda. Melainkan kami ke atas apa yang kamu buat itu menyaksikan. Istufidu nabi, ketika kamu mengerjakan amalan-amalan itu. Jadi, wa ma ya'zubu yang berzubu an rabbika, tidak akan luput daripada Tuhan kamu min mithqali dzarratin, daripada sebesar zarah amal ibadat fil ardi atau muka bumi ini, wala bis sama', dan juga di langit, wala azrara, tidak juga yang lebih kecil min zalika, daripada yang demikian, wala akbara, dan tidak lebih besar, illa bi kitabim mubin, maka semua sekali itu duduk dalam ilmu Allah. Apa yang mereka buat ialah berdasar pada sangkaan. Apa yang dia rasa dia buat tu, dia sangka Tuhan akan beri pahala pada dia. Itu aja. Bukan mari daripada dalil. Kita ni bila kita buat sesuatu, misalnya saya selalu cakap kita pergi nak baiki rumah orang, mesti tuan rumah mesti beritahu kita. Nah, lebih lagi kalau kita nak pergi, bila buat tadi nak claim duit tu, bila sampai masa nak claim duit tu, tuan rumah kata aku tak suruh pun kamu. Macam mana? Ini Allah Ta'ala. Bila kita kata, bila sampai time kita nak buat tu, mesti nak claim kan? Jadi bila nak claim tu, siapa nak bayar?
Masalah dengan Tuhan ya ialah kita mengada-ngadakan dusta itu pada Allah Taala itu tempat yang akan masalah. Ini yang manusia ni berasa dia buat ni tak apa. Dan penentangan ini tak berhenti ni. Selagi tauhid ni tidak diberitahu kepada semua, selagi itulah umat ini tidak akan bersatu. Bersatu ni atas satu kaedah, iaitu Allah Taala akan menyatukan umat ni apabila akidahnya satu. Kaedah yang satu, cara hidup yang satu, ibadat yang satu. Satu tu, satu umat yang satu. Jadi mesti ada di antara kamu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yang menyuruh pada manusia supaya kembali pada Quran dan hadis, iaitu mengesahkan Allah Taala. Lepas tu menghalang mereka daripada buat syirik dan bid'ah pada agama. Caranya ialah kuntum khaira ummah, iaitu kamu sahabat-sahabat Nabi ialah sebaik-baik ummah. Ukhrijat linnas, ya sebagai contoh teladan bagi manusia ramai-ramai. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu yang menyuruh manusia kepada mentauhidkan Allah dan menghalang manusia daripada syirik pada Allah serta bid'ah-bid'ah dalam agama. Bila dibuat yang ini ikut seperti mana sahabat Nabi buat. Nabi ajar, sahabat Nabi sebagai contoh bagaimana ajaran Nabi. Kita ikut ajaran sahabat yang juga ikut ajaran Nabi. Nak tahu benda ni kena belajar hadis dan Quran, baru kita tahu. Maka dengan tahu itu kita buat satu-satu perkara itu dengan jelas. Kita masuk surga tu, dalam surga tu dia kata dalam surga ada 2-3 ayat. Dia kata kamu dalam surga akan dapat rezeki maklum, akan rezeki yang sudah diketahui. Rezeki yang sudah diketahui. Apa dia? Yaitu Nabi kata kamu buat amal ni akan dapat kebun. Buat macam ni, buat wanita dalam surga. Buat macam ni, dapat ni. Buat macam ni, dapat ni. Buat macam ni, dapat ni. Ada dalam hadis. Dia bukan tahu jelas-jelas dalam hadis. Mereka pula ajar, kita buat amal. Tahulah Tuhan nak buat tu, nak pergi pahala. Tidak gitu. Tidak gitu. Kita buat amal berdasar pada apa yang Nabi ajar. Dan Nabi tak bohong. Gitu. Nah. Jadi balik pada ayat ni, wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba, ada 2 makna. Satu ialah perkara-perkara syirik yang dia kata benda tu boleh. Misalnya semaya ajak dia kata boleh. Semaya ajak tu bendanya syirik pada Allah, iaitu tawassul. Tawassul dia kata boleh. Sekarang ni tawassul ni seluruh Malaysia ni kata tawassul ni boleh buat. Bagaimana Hindu Buddha dia kata boleh. Itu mengada-ngadakan dusta dan menyeluruh ni akidah menyeluruh. Yang terbaru sekali Syekh Abi kemarin, Syekh Hajar Hanana ni pula, yang beritahu benda yang sama. Yang kedua, apa lah atau berkata satu orang, yaitu Musalamah Kazak sini, uhiya ilayya, telah juga diwahyu pada aku, bukan saja Nabi Muhammad, aku boleh beritahu. Musalamah Kazak yang berperang dengan sahabat dengan Sayyidina Abu Bakar lepas pada Nabi wafat, 6 bulan lepas Nabi wafat, dan dibunuh oleh Wahsy yang bunuh Sayyidina Hamzah. Dia bunuh dengan tombak dia, lembing yang sama. Lepas Wahsy masuk Islam, Wahsy bunuh Musalamah Kazak dengan lembing yang sama. Jadi Wahsy ini pelik satu orang. Dia sendiri bunuh sahabat Nabi, akibatnya sahabat Nabi itu masuk surga. Dan dia sendiri pula bunuh orang yang mengaku Nabi. Dia juga bunuh. Akibatnya dia boleh masuk surga itu. Lepas tu dia sendiri mati syahid pula. Oh, boleh. Dalam kafir tu, dalam keadaan kafir dia bunuh sahabat Nabi masuk dan dia boleh masuk surga. Dia bunuh Musalamah Kazak menyebabkan pahalanya boleh masuk surga. Dia sendiri mati syahid pula. Wahsy. Walam yuha ilaihi syai'un, dan tidaklah Allah Ta'ala beri wahyu kepada dia ini sikit pun. Wa man qala,
Di Kelantan sana ada satu orang tu guru daripada Quran. Kata dia terima wahyu malam-malam. Dan seorang daripada anak murid saya ni, bini dia belajar. Allah, satu masalah besar. Bini dia belajar. Anak murid saya yang Kelantan. Jadi, dia beritahu saya macam mana ni ustaz ni. Kata mudah ya. Tanya dia wahyu ni turun macam mana. Bunyi macam mana. Masa Jibril mari tu, ada bunyi getang ke, ada bunyi sayap dia terbang ke, macam mana? Tanya itu. Ada bunyi macam mana? Atau tak bunyi ke, tiba-tiba ada ke, macam mana? Itu anak ya. Terima wahyu. Daripada Jibril lah tu. Allah. Dia di Selangor ni buat ada ke baru ni? Ni tak angkat lagi ya. Lepas tu, bini dia ni bermimpi. Bahawasanya ada satu ustaz pakai serban, canggup, tubuh besar sikit, bola-bola, menyihir suami dia, sihir suami dia, sihir dia, bini dia, sihir bini dia, sihir dia lah. Dia mimpi, kata satu orang tu guru dalam mimpi beritahu, kata suami dia ni pergi belajar dengan satu ustaz di kementerian. Ustaz ni gini rupa. Dia sebut tu serupa dengan saya dah lah. Lepas tu dia kata kamu ni sudah disihir oleh Haji Mantu. Saya jumpa bini dia betul lagi ni. Rupa pun tak kenal. Jadi kita benda ni satu perkara yang luar biasa lah. Kalau kita tak sebar tauhid ni, cerita ni tak akan keluar. Cerita-cerita gini tak akan keluar. Waman kau sa'unzilu. Ataupun satu orang yang kata ni, orang kata. Satu orang yang berkata, sa'unzila mithla ma anzalallah. Aku pun diturunkan seperti mana Quran diturun pada Nabi Muhammad. Aku pun ada juga turun macam itu. Dia kata, ada orang. Ini mengaku dia mau wahyu lah kan. Termasuk orang dusta pada Tuhan lah kan. Orang yang buat bid'ah, orang yang buat bid'ah, orang yang buat syirik, orang yang mengaku dia mau wahyu. Yang ni pula mengaku dia mau Quran lah pula. Waman qala atau berkata satu orang. Satu orang berkata, sa'unzila mithla ma anzalallah. Telah diturun juga kepada aku seperti mana Quran yang diturun oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Walau tara, kalau kamu boleh lihat, idzalamu, ketika orang-orang yang syirik ini di mamazatil maut, dalam keadaan kesukaran mati, sakaratul maut, kesukaran mati, wal malaikat, dan para malaikat itu basitu aidihim, menghulurkan tangan-tangan mereka untuk dan pukul mereka. Pukul. Masa nak cabut nyawa tu, mereka hulur tangan dia dan pukul mereka ini. Lalu dia kata, akhriju anfusakum. Keluar cepat-cepat roh kamu ni daripada body kamu ni. Supaya kita senang nak azab kepada dia. Keluar roh kamu cepat-cepat. Maknanya mereka lemah tu tarik dah nyawa ni. Nak tarik dah roh tu keluar. Tak. Lekat lain pula pergi pukul belakang pula. Keluar kamu cepat-cepat. Keluar roh tu cepat-cepat. Al-yawma pada hari ini tujzau na'adzabal hun. Kamu akan dibalas dengan azab yang menghinakan. Bima kuntum, terhadap apa yang kamu dulu di dunia. Taqulun, mengata-ngatakan Allah terhadap Allah tu ghairal haqq, tanpa kebenaran, tanpa dalil bukti. Wa kuntum an ayatihi, dan kamu terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala tu tastakbiru, sombong untuk belajar. Tengok sombong untuk belajar. Kalau buka Quran ni tentang orang nak masuk neraka ni, dia ada ayat tentang Jahannam, neraka Jahannam. Dan neraka Jahannam disebutnya begini, iaitu orang kafir akan masuk Jahannam. Satu.
Satu lagi, orang-orang neraka jahanam dikeraskan untuk orang-orang yang sombong. Sombong. Oh, untuk neraka jahanam dah. Untuk orang sombong. Sombong apa? Sombong dengan wahyu dia. Tak nak belajar. Hadis Nabi sombong, tak nak belajar. Sombong. Aku buat turun ni. Buat turun Quran. Buat turun Quran. Buat turun Nabi untuk hurai Quran. Beri buat turun Nabi sebagai contoh. Buat turun Nabi untuk beritahu hadis. Nak menceritakan detail ni. Kemudian manusia tu sombong nak belajar. Dia kata gini, bala, ada surah Zumar, bala, qad ja'atka ayati, bahkan sunahnya telah datang ayat-ayatku dibaca pada kamu. Fakazzabta biha, kamu mendustakannya, iaitu kamu menolaknya. Wastakbarta, kamu sombong nak belajar. Nak tanya siapa-siapa, sombong. Wa in kunta minal kafirin, dan kamu ketika itu jadi orang kafir. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat besok, taral ladzina kadzabu 'ala Allah, kamu akan dapat lihat orang-orang yang dusta terhadap Allah Ta'ala. Wujuhuhum muswaddah, muka-muka mereka hitam pekat. Ayat lain kata muka-muka mereka biru. Ayat lain, biru. Muka menjadi biru. Ayat ni kata hitam pekat. Alaysa fi jahannam, tidakkah pada neraka jahannam ni mahwal lil mutakabbirin, tempat yang paling sesuai sekali untuk orang sombong dan nak belajar. Wah, ingat neraka jahannam. Surah Zumar. Aku tak ingat ayat, nombor ayat tak ingat. Agak-agaknya ini habis ni sini. Satu muka setengah. Tiga muka surat. Dua muka surat sebelah habis. Dua muka surat sebelah habis. Sebelah atas, sebelah kanan. 5960. Ha? 60. Baik, ni akhirat pula ni. Saya ni ada ayat-ayat Quran yang boleh baca lagi ni, tapi ni baru satu ayat ni. Pasal dia ayat berat, kita kena hurai banyak ni. Ha? Boleh rujuk surah Anfal. Surah Anfal ayat ke-31. Nah, tentang yang mengaku Tuhan Quran ni buat turun. Surah Anfal ayat 31. Nah, awak tengok mana? Pasal kalau saya nak urai lagi tak panjang kan. Malam ni. Baru satu ayat. Ini pula ayat yang ke-94. Ayat 94 ni ialah merujuk kepada surah Kahfi ayat 48. Surah Al-Kahfi ayat ke-48. Buka surah Kahfi lah, kita baca surah apa sikit. Surah Al-Kahfi ayat 48. Dulu saya tak ngajar gini dah. Pasal dah lama dah belajar ni, jadi kena advance lah. Jadi dulunya ngajarnya diploma. Tingkat diploma lah. Jadi sekarang ni masuk tingkat BA lah, BA. Jadi kena hurai banyak sikit lah. Contoh ya tu, tidak pakai BA juga, tapi contoh ya. Ayat 48 eh. Ini bertafsiran bagi 94. Wa uridu ala rabbika saffa. Dan kami dihadapkan mereka tu kepada Tuhan kamu tu bersosok. Laqad ji'tumuna, maka susuk benar-benar mereka datang pada kami. Kama khalaqnakum awwala marrah, seperti mana kami cipta dulu asal. Mula-mula sekali. Iaitu semua sekali ni beranak ni ada pakai kain ke tak? Laki perempuan. Tak ada keluar gitu. Keluar gitu. Wal za'antum, bahkan mereka menganggap allan naj'ala lakum mau'ida, bahwasanya tidak ada bagi kamu ni satu perjanjian pun pada 6 hari pada masa. Dia tak ingat bahwasanya dia berjanji asyhadu an la ilaha illallah. Dia berjanji ni saya tafsir yang sebenar dengar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Aku berjanji bahwasanya aku nak sembah hanya kepada Allah Ta'ala saja. Aku berjanji tidak ada lagi yang layak aku sembah melainkan kepada Allah. Dia tak kata tidak Tuhan, tak ada. Aku mengaku bahwasanya tidak ada lagi yang layak aku sembah melainkan kepada Tuhan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku mengaku bahwasanya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Aku berjanji Nabi Muhammad itu Rasulullah, yaitu aku berjanji nak ikut ajaran Rasulullah. Bermakna siapa yang buat bid'ah tu, dia sudah langgar perjanjian dan dia sudah kufur dah. Tu pak beratnya. Yaitu bid'ah tu langgar perjanjian wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syirinya asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nak sembah, nak puja, nak ibadat, nak doa hanya pada Tuhan. Lepas tu lepas doa, suruh orang. Kena. Tawasul. Jadi bukan sekat tawasul kepada orang yang dah mati, iaitu contohnya Nabi wali malaikat. Tawasul dengan orang hidup tadi macam tadi. Ada orang tanya tadi dalam internet tadi, kawan saya pergi Mekah. Kawan saya pergi ke Mekah. Jadi yang kawan di Kelantan, di Kuala Lumpur ni, hantarlah mesej. Sekarang ni kita boleh WhatsApp boleh sampai ni. Lalu dia kata dia sedang duduk di Masjid Nabawi. Dia kata baru sudah ziarah Nabi. Kata orang tu, sahabat saya tu. Jadi sahabat saya yang di Kuala Lumpur ni, dia ni doktor pakar. Sahabat saya ni doktor pakar. Sakit usus di suatu hospital lah. Dia pun kata, tolong kirim salam kepada Nabi. Biasalah kita ni, tolong kirim salam pada Nabi. Jadi oleh kerana awak sudah pergi, tolong kirim salam lah pada dia. Kirim salam pada Nabi ni ada masalah. Beri salam pada Nabi siapa-siapa yang pergi, ada hadis. Hadisnya banyak daripada berbagai versi hadisnya. Ialah sekiranya kamu pergi ziarah kuburku, beri salam pada aku. Hadis lain pula, sekiranya kamu pergi ke kubur mana-mana, berilah salam kepada ahli kubur. Bila Nabi beritahu gini, boleh tak buat. Hadis pula sahih. Baik. Daripada hadis tu tidak ada disebut bahawasanya hendaklah kamu boleh kira salam. Iaitu sahabat-sahabat Nabi dengar hadis ni. Jadi bila Nabi hidup ataupun Nabi sudah mati, sahabat-sahabat yang pergi buat haji ke buat umrah tu tidaklah suruh kira salam kepada Nabi. Siapa nak pergi ke Madinah tu, nak jumpa Khalifah Umar ke Abu Bakar ke Khalifah Utsman ke Khalifah Ali ke, bila sampai ke Madinah tu kira salam kepada Nabi. Tak ada sahabat kata ni. Bermakna benda ni bukan ajaran Nabi. Jadi anak murid Nabi tu faham. Jadi kita yang tak belajar dengan Nabi ni, jadi kata sahabat Nabi ni jadi bengong juga kan ni. Tak berhenti ni. Kita orang kemudian 1400 tahun kemudian baru faham, masa Nabi tu sahabat tak berhenti ni. Jadi kita boleh hantar. Itu hantar ke salam. Jadi saya tegur sahabat saya kata, tidak ada daripada lafaz hadis yang mengatakan boleh ke salam. Tetapi kalau kita siapa-siapa yang pergi musafir, misalnya satu orang nak pergi haji, satu orang nak pergi umrah, ada kata kawan kita nak pergi umrah ni, saya dua ni. Maka Nabi kata ke sahabat Nabi, iaitu Sayyidina Umar nak pergi umrah tahun 7 Hijrah. Tahun 6 Hijrah Nabi tak boleh pergi umrah. Janjian Hudaybiyah. Tahun 7 Hijrah Sayyidina Umar pergi. Nabi tak pergi umrah. Tahun 8 Hijrah, Nabi takluk Qom. Tahun 8 Hijrah sudah takluk dah. Jadi Sayyidina Umar pergi. Lalu Nabi kata, wahai Umar, ingatlah aku dalam doa kamu. Tidaklah Nabi kata, tolong doa pada aku ni, supaya kita ni boleh takluk Qom kepada ni. Tak ada, saya tidak kata gitu. Nabi kata, ingatlah kami dalam doa-doa kamu. Jadi saya pun kata kepada sahabat saya ni, saya kata, apa
apabila kita jumpa satu orang nak pergi musafir, kita pun kata pasal doa orang musafir ni ada yang pula kata doanya mustajab. Jadi kita pun kata pada dia nak pergi musafir, tolonglah doa pada saya juga. Jangan beritahu saya nak projek ni. Jangan. Anak saya ni nak biasa ni, awak begini, tolong doa ni mustah tu. Ni tempat ong sana tu. Jangan. Jangan jadi macam Cina lah. Jangan. Tidak ajaran Nabi kita. Cuma awak beritahu pada dia, awak nak pergi ke Mekah ni, tolonglah doa juga kepada saya. Apa dia? Ikut awak. Jangan cerita pada dia. Apa yang awak nak? Nescaya orang itu akan baca doa yang lebih baik daripada apa yang awak nak gunakan. Dan doa dia memang makbul doa tu. So orang kata tolonglah doa kepada saya juga. Apa dia? Ikut awak. Gitu lah. Ni projek saya ni, kedai saya nak buat kan ni, tolong sikit. Masuk cah di Madinah ni kau. Jangan kata gitu, tu kupu pada Allah lah. Baik. Balik pada ayat ni. Okey, salam tak boleh lah. Tak boleh. Okey, salam tak boleh. Sebab tidak ada perintah. Tidak ada hadis Nabi, tidak ada perintah. Jangan kita reka. Jangan. Itu bid'ah ya. Jadi lama-lama cicit kita bukan setakat salam lah pula. Dia buat apple pula ni. Lama-lama. Kita kata selawat macam mana? Selawat macam mana tu? Selawat saja masalah ada. Selawat. Kamu selawat dan Nabi. Selawat pada Nabi. Kita Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat pada Nabi. Jadi selawat yang maulud tu, itu yang reka oleh Syiah. Itu Syiah pun yang buat kajian Fatimiyah. Mesir 500 tahun lepas Nabi wafat. Itu ajaran daripada Syiah dah. Jadi apabila ayat Quran mari, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah itu berselawat atas Nabi. Saya diajar lagi ni. Sesungguhnya Allah Taala beri rahmat pada Nabi. Selawat maksud beri rahmat. Allah saja. Dan sekala malaikat tu selawat pada Nabi. Itu saya diajar gitulah. Sebab Tuhan tak perlu selawat pada Nabi. Dia beri rahmat pada Nabi. Saya dia faham gitulah daripada saya belajar dari guru saya. Jadi sesungguhnya Allah Taala tu beri rahmat pada Nabi dan para malaikat selawat pada Nabi. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu selawat pada Nabi kamu. Maka sahabat Nabi terus tanya Nabi, ya Rasulullah, macam mana kami nak selawat pada kamu? That is the correct answer. That is the correct question. Kan? Maka Nabi SAW kata, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadis ni hadis sahih. Berbagai-bagai kita hadis semua sahih lah kita hadis ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan sini kalau kata itu Sayyidina tak ada disebut. Sebabnya hadis itu tak sebut Sayyidina. Dan sahabat Nabi yang ramai-ramai itu 140,000 orang itu tak pernah panggil Nabi kita ni Sayyidina. Tak pernah. Bini Nabi Siti Aisyah, Siti Fatimah, siapa-siapa pun tak panggil Nabi ni Sayyidina. Tak pernah. Ataupun dia panggil Siti Aisyah panggil bang mak ke apa tak ada. Panggil Rasulullah lah. Dan Tuhan kita panggil Nabi 4 kali. Ya Muhammad satu. Ya Abdillah hamba aku satu. Yang itu lagi dia kata Rasulina, satu lagi Nabiyina. Gitu ya. Tuhan. Hamba aku. Lepas tu dia sebut nama tu, lepas tu Nabiyina, Rasulina. Dan Jibril pun tak panggil Nabi ni Sayyidina. Cuma Nabi itu Sayyidul Mursalin, iaitu ketua bagi, penghulu bagi Nabi-Nabi. Itu ya. Ketua bagi Nabi-Nabi. Nah, jangan jadi macam Syiah pula. Syiah pula sekarang ni dia up Sayyidina Ali itu kepada alaihi salam. Sama kelas dengan Nabi.
Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Jibril alaihissalam, Mikail alaihissalam. Jadi, Sana Ali, Sana Husain, Sana Hasan tu dia bubuh sama kelas dengan Nabi-Nabi dan mereka-mereka tu kafir cara tu pula. Kita pula kufurnya, kita pergi downgrade Nabi kita. Apa tak? Yang Kristian pula upgrade kepada anak Tuhan. Apa faham tak saya kata ni? Awak marilah mana-mana kita hadis mana-mana. Kalau ada sahabat Nabi ada panggil Nabi kita, Sayyidina tak ada panggil. Ha? Apa maksud Sayyidina Ustaz? Ketua pengulu. Kita sendiri, kalau misalnya kita kata Datuk Najib datang ke rumah ni lah, kita kata Assalamualaikum penghulu Perdana Menteri Indonesia. Awak sendiri pun tak tergamak nak panggil dia begitu. Ataupun Sultan Selangor lagi. Assalamualaikum penghulu Sultan Selangor. Kita tak panggil. Bukan? Ini kan pula Nabi kita jangan panggil gitulah. Jadi baiki walaupun dalam syahadah kita, kalimah syahadah kita, baiki dalam tahiyat tu. Dan baikilah. Saya sendiri ambil masa 2 minggu baru boleh. Lancar juga lah. Betapa Allah. Berpuluh-puluh tahun kan. Diajar dengan cara yang menghinakan Nabi. Faham tak saya? Saya ni satu orang yang nak suruh Nabi kita dimuliakan seperti sepatutnya. Tetapi tidak boleh muliakan tu sampai macam dia jadi Tuhan, tak boleh lah. Bukan? Jadi kita muliakan Nabi sebagai sepatutnya Nabi kita. Ha? Sepatutnya. Nabi SAW kata kepada Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu, dia kata, wahai Bilal, jika kamu tengok pintu rumah aku buka, barulah kamu baca iqamah. Jangan kamu baca dulu, baru aku buka pintu. Nanti orang hormat pada aku. Nabi kata. Jadi bila tidak akan iqamah semayang tu, bila akan pergi panggil Nabi dulu. Panggil ya Rasulullah, saya tunggu belakang ni. Dengan salat pada. Ya Rasulullah, bolehlah ni semayang. Itu pintu dulu. Lepas tu, bila Nabi SAW buka saja pintu, barulah bila iqamah. Nabi pula, bila dia masuk dalam majlis, sahabat ada bangun. Sahabat ada bangun. Bangun berdiri. Nabi kata, duduk. Jangan kamu puja aku. Jangan. Yang kitanya, selawat maulud kita bangun berdiri. Bertentangan dengan hadis Nabi supaya larang daripada berdiri kepada Nabi. Dan kita tak boleh berdiri walaupun menteri besar mari. Kita duduk itu, menteri besar masuk, kita bangun berdiri, tak boleh juga. Tak boleh kan? Ingat. Kalau kita duduk. Yang dia di sekolah ni bangun. Oh, kita diajar di sekolah. Good morning teacher, good afternoon teacher ni. Selamat pagi cikgu, selamat petang cikgu kan? Kita diajar gitu. Bila cikgu masuk, bangun diri. Sunnah kalinya, hadisnya tidak boleh gitu. Allahu Akbar. Nak suruh kembali ni payah ni pasal dah lama kan? Jadi tak masalah macam baca tu belakang. Tak ada sadina. Tak ada sadina tu tak ada. Dia orang bubuh tu. Jadi bid'ah. Jadi bid'ah atau bid'ah dia panggil ni. Faham tak? Jangan baca bisaidina lah. Lepas dah tu kan. Tu saya baru tahu hari ni. Minta maaf lah lepas dah. Tuhan nak gitu ya kita ni. Tuhan bukan payah kira ni. Sungguh. Dah kita buat salah, kita maaf ya dengan dia. Nak tarik balik boleh tak? Oh, saya tarik balik tuan. Tidak boleh gitu. Ya Allah ya Tuhan aku sudah buat silap. Maka ampunlah dosa tu. Gitu ya. Ha? Waktu belajar ni. Kawan saya kata ke saya, awak ni, cakap kasar lah awak ni. Dia kata, saya ni beritahu apa yang Nabi ajar. Bila bertentangan dengan apa yang awak faham, awak rasa saya kata ni kasar. Sedangkan saya kata ni benar gini je. Faham? Nah, Baik. Banyak sahabat ni panjang. Ini ceritanya ni.
Walaqad jitumuna. Sesungguhnya kamu datang pada kami. Furada seorang-seorang. Kamu datang pada kami seorang-seorang. Ini nak tafsir ni ada surah Maryam pula lagi. Tapi kita ambil gini ya dah. Walaqad jitumuna. Bahawasanya benar-benarlah kamu datang jumpa kami, datang kepada kami di masyarakat itu, furada seorang-seorang. Kama khalaqnakum, seperti mana kamu diciptakan dulu tu seorang-seorang. Beranak ni seorang-seorang tak? Seorang-seorang. Kalau kembar pun dia beranak seorang-seorang juga. Dia tidak beranak kembar dua sekali keluar tak. Dia keluar ni seorang, lepas tu seorang pula. Kembar dua, bukan kembar dua keluar dua dah. Satu. Kan? Dibuat gitu. Tetapi dan kemudian di Tuhan besok jumpa kita ni. Awak cuba bayangkan awak jumpa Tuhan ni di pada masyarakat cara ni awak seorang-seorang ni macam mana? Lawyer tak awak ni. Awak tak pernah tak tu bang. Dengan keadaan telanjang bokeh ni duduk depan Tuhan dengan kitab digantung di leher. Kitab amalan digantung di leher. Duduk depan Tuhan berlutut. Nak kata apa? Duduk jasyat, surah Hamid jasyat tu, duduk berlutut antara dua sujud. Depan Allah Ta'ala, seorang-seorang. Nak panggil bini pun tak boleh, bini nak panggil suami pun tak boleh, nak ajak kawan, ke nak ajak anak tolong teman ke tak boleh kan? Marilah, ni ayah nak cara ni, dulu dah datang teman-teman, tak apa dah. Kita sekarang di mahkamah boleh buat gitu kan? Oh, di depan Tuhan tak boleh, kita seorang-seorang. Pura dan seorang-seorang. Awak cuba bayang awak duduk seorang-seorang menghadap Allah Ta'ala. Dengan segala dosa-dosa yang dibuat, dengan segala amal-amalan yang dibuat. Macam mana? Kama khalaqnakum, seperti mana kamu dicipta dulu, awwala marrah, seperti awal-awal dulu. Wa taraktum, dan kamu tinggal di dunia dulu. Ma khawwalnakum, kami beri kepada kamu apa saja. Apa saja kami beri kepada kamu. Wara azhurihim rikum. Apa yang kamu dapat tu, yang apa yang kami beri kepada kamu di dunia dulu, kamu tinggal di belakang-belakang kamu bila mati. Jadi kita sekarang ni niaga bekerja semua sekali, kumpul duit semua sekali. Lepas tu beri kepada anak. Zakat tak keluar kena. Awak tahu tak, kalau zakat tak keluar ni, harta tadi dicop di dahi, di stamp tahu, cop di dahi. Lepas tu cop atas belakang, lepas tu cop atas punggung. Lepas tu harta tu bakar awak pula. Awak pula jadi kayu api. Awak tahu kayu api? Awak tahu kayu api? Kayu api ni maknanya letak tu dia sendiri nyala, bukan? Bermakna awak masuk dalam neraka tu, na'udzubillah, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah kami jadi ahli neraka ni. Amin lah. Wahai Tuhan kami, janganlah kami ni jadi ahli neraka. Jadi siapa-siapa yang kufur tadi, yang buat syirik tadi, yang buat bid'ah tadi, bila masuk dalam neraka dia jadi bahan bakar neraka. Apa maksud bahan bakar neraka? Dia sendiri keluar api. Dia dibakar, dia sendiri keluar api. Maka ayat lain kata, wahai kamu kemudian lagi, keluar kamu daripada sini, sebab kamu akan panaskan tempat kami. Jadi lebih panas lagi. Awak tak tahu kata kita ni keluar api. Siapa-siapa ahli neraka tu masuk dalam neraka, dia sendiri keluar api. Jadi ingatkan dia lari daripada api, ya? Dia tu sendiri keluar api. Wama nara, dan tidaklah kamu lihat ma'akum bersama kamu tu syufa'akum, dia penolong-penolong kamu untuk beri syafaat kepada kamu. Pemberi syafaat maknanya penolong-penolong kamu. Allazina za'amtum, yang dahulu kamu sangka wali ni, nabi ni, malaikat ni akan boleh tolong kami. Iaitu ayatnya wa ya'buduna min dunillah. Surah Yunus lah. Wa ya'buduna min dunillah. Mereka masih puja juga Allah
selain daripada Allah. Nabi, wali, malaikat. Dia beri tawasul tu. Tawasul ni, ya tawasul tahlil orang mati. Tawasul masuk maulud Nabi. Lupa ni. Tawasul sebelum start tu. Apa? Sebelum start tu, dia baca ilah rotin Nabi Mustafa tu. Tu, waktu berat. Amalan tu bida'ah dah sekali. Amalan tu bida'ah dah sekali. Tawasul pula. Tuhan, syaitan ni tak bagi peluang orang ni keluar daripada kufur. Tawasul dah sekali. Bila ada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu dah. Yang kedua pula, amalan tu direka. Siapa nak bagi pahala tak tahu juga tu. Iaitu syaitan yang ajar. Lepas tu pula, bangun berdiri. Marhaba ya nur aini. Tak? Marhaba maknanya selamat datang. Nur aini, kekasih pujaan aku. Bangun berdiri sambil berkata, selamat datang kekasih pujaan aku Nabi Muhammad. Ini adalah apa syirik pada Allah. Nabi mati lama dah. Sebab tu likung tu. Allahu Akbar. Marhaban jadda ru'aini. Selamat datang datuk kepada Sayyidina Husain Sanasat. Iaitu Nabi Muhammad. Marhaban jadda Husaini. Selamat datang datuk kepada Sayyidina Husain. Lah ni ajar. Jadi bila Nabi datang, ya Nabi salam alaikum. Nabi salam pada kamu dah mari dah ni. Ya Rasul salam alaikum. Wahai Nabi, wahai Rasul Nabi salam. Ya Habib salam alaikum. Lapas ini semua sekali itu kufur pada Allah Ta'ala. Bermakna awak pergi maulud Nabi itu ialah pergi majlis syirik pada Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ya herannya orang yang reti Arab tu jadi tak faham dia kata tu. Itu saya sedih sekali. Pasal Tuhan kata dalam Quran, fazayyanu lahumul syaitan. Mereka syaitan telah menghiasi mereka pada molek apa yang mereka buat kufur tu. Buat pula atas masjid ni, dia macam Hindu mandi di Sungai Kelang tu. Dia dengan profesornya, dengan datuknya apa semua kan. Doktor buat ada tu, doktor pakar tu. Mandi juga tu, ambil air Sungai Kelang tu. Sungai apa tu? Sungai apa depan ni lah? Sungai Bonus tu. Anak Sungai Genjit tu. Oh, berat. Cina pula tu. Ni, saya turun tadi. Dengan buah pokok-pokok limau ni. Pokok limau beli ni. Tak ong punya tu. Pokok limau. Yang sudah masak berbuah. Limau nak limau yang besar payah lah. Ambil limau yang kecil-kecil, yang kuningnya. Yang Hindu pula tu. Pokok pisang kan. Pokok pisang yang siap berbuah. Yang masak punya. Berapa sebatang beli tu? Dengan pokok-pokok kena akar sekali tu. Letak di depan rumah. Belakang. Bukan? Tak ada pokok pisang tu, pokok tebu. Nak suruh belakang. Lepas tu apa tak tengok rumah dia tu? Dia bubuh situ, dia bubuh apa? Daun-daun. Lain pada daun-daun apa dia bubuh? Lada, cili-cili. Tak tengok cili. Cili pati ada, cili besar ada, cili kecil ada, semua ada. Apa tu? Tak tahu. Bawah. Ambaan tu, cili. Kitanya bila nak ambaan tu, kita baca kepada bertih. Kita baca pada beras, kunyit. Kita baca pada lada hitam, kacang hijau, cili kering pun ada. Jadi semua ni dia panggil ciri pada Allah Ta'ala. Ini cirinya di mana? Ciri di mana ni? Oh, kata. Saya kata kenapa tak letak Quran terus? Saya pergi ke kedai-kedai ni. Awak letak ni. Ambil Quran lah, senang. Semua sekali ada dalam tu. Tak payah lagi powernya. Tidak begitu nah. Iaitu mereka kufurnya di mana tu? Iaitu bila dibaca-baca pada benda ni. Iaitu dia percaya bahawasanya baca ayat Quran, jin ni tak akan lari, syaitan ni tak akan lari. Tapi kalau baca pada benda, jin ni akan lari. Maka percaya gitu kufur. Mana ayat Quran tak ada power selagi tak baca pada benda. Faham? Kufur. Ada yang kata sebabkan dari hitam tu dia ada sifat asid ni balik dengan tidur tu. Oh, dia sakit mata pada dia di Kelantan sana 50 kot. Dia jadi kalau tidak 50. Kalau 5 biasa jadi 50 kot. Awak tahu 50 eh? 50 kot dia putih mata setan jin. Jadi jin tu kena lari. Astaghfirullahaladzim.
Pasal dia sudah berjaya mengkufurkan orang rumah tu. Dengan budak-budak kecil pun percaya, oh ni bila balik ni jin akan lari. Bila percaya semua sekali, jin pun lari. Pasal sudah berjaya dah. Dia sesat dah budak-budak ni, beres. Jadi persoalan yang elok yang mana yang dituturkan sebagai Islam nak buat tu supaya Jin tu lari. dia nak macam apa? Gini. It's a very good question. Ni saya dah hati lama dah soalan gini dan mari. Jadi gini, ada kawan saya depan. Jadi awak nak tahu tentang anak jin ni, saya sudah ajar pada dia. Tapi beginilah dah awak tanya, supaya penonton kita dalam YouTube pun aku boleh tengok juga lah. Iaitu Nabi SAW kata dalam hadisnya, siapa-siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim, tatkala tutup tingkap rumah ataupun pintu rumah, maka jin yang ada di dalam mesti keluar. Tak payah baca apa, baca Bismillah. Jadi siapa yang tak ada air semayang boleh baca Bismillah, dalam junub boleh baca Bismillah. Tak ada salah. Senang ya, tak payah dengan beritihnya apa, tak payah. Baik, soalannya kalau jin tu tak lari tu masalah. Tak lari tu pasal Tuhan tu ada syirik juga. Sama geng. Sama geng tak lari. Tak lari. Nah, ingat tu. Bermakna bila tak lari, cepat-cepat kita mengucap 2 kalimah syahadat balik. Nah, bermakna kita ada syirik kepada Allah. Ambil air semayang, lepas tu istighfar pada Allah Ta'ala, kemudian tutup dengan bismillah, insyaAllah lagi. Tapi kita tak tahu dia dah lari. Tak ada dah. Dia tak kacau dah. Nabi dah kata macam tu. Nabi dah kata dah. Baik. Lepas tu orang yang nak khianat pada kita. Khianat Kita niaga ada khianat pada kita. Orang ni kata dia capak apa bertanah kubur lah, benda-benda lah. Apa yang ikat kain mayat tu lah. Sebab tu kalau siapa-siapa pergi ke kubur nak bawa mayat ni, jangan bawa keluar tali tu. Supaya orang tidak buat syirik di atas. Jangan buat. Bukan kata dah. Bila tali jenazah ni dia bawa keluar, adalah tukang yang mengambilnya untuk bomo-bomo ni pula. Jadi buka-buka lebih kurang tu, kemudian tinggal di situ. Jangan letak jawab naik ke atas. Pasal syirik pula orang buat. Jadi berkenaan dengan orang yang khianat ni, bila kita tahu ada siapa yang khianat pada kita, maka terus baca Qul huwallah, al-falaq, an-nas. 3 kul. Lepas baca tu kita pun minta, ya Allah ya Tuhanku, aku berlindung daripada kamu daripada akibat hasad dengki manusia. Dia buat sihir itu akibat daripada hasad dengki. Jadi kita berlindung dengan Allah Ta'ala daripada akibat hasad dengki. InsyaAllah dia berhenti, insyaAllah. Siapa kata? Nabi saya kata. Doa dia ada ustaz. Tu doa. Kok Melayu ni? Tuhan kita pandai cakap Melayu tau. Jadi minta kau Melayu. Saya cakap terang-terang ni. Iaitu kita minta terus. Ya Allah ya Tuhanku, bila baca ayat ni, ya Allah ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu, dengan zat kamu Tuhan, daripada akibat hasad dengki manusia. Manusia ada dengki. Kita nak sekat dia pada berdengki itu tak boleh. Tapi kita boleh minta tolong Tuhan daripada akibat hasad dengki. Nak sekat dia pada berdengki tak boleh. Itu dia perangai dia. Kita naknya akibat tu kita tahu. Baik. Watarabtum, dan kamu tinggal di dunia, ma khawwalnakum, apa yang kami beri kepada kamu, wa zuhurikum, di belakang-belakang kamu. Kamu tinggal belakang semua di dunia. Jadi duit yang kita cari tinggal. Harta cari tinggal. Rumah yang canggih pun tinggal.
Siapa belah kucing, belah kambing, belah unta, belah ikan, apa semua tinggal lah. Saya macam mana pun bini pun tinggal. Suami pun tinggal lah. Jadi kalau harta ni tidak dimanfaatkan, harta ni akan dimiliki oleh orang lain. Itu anak-anak lah. Jadi harta ni kena manfaatkan dengan cara berhemah lah. Antara lainnya berhemahnya ialah wakafkan harta kepada orang-orang yang sebab agama ataupun orang yang nak bina agama. Contoh buat masjid ke apa-apa. Nah? Wakafkan harta. Tapi jangan buat anak kita tu jadi miskin pula. Jangan berilah kau, tak boleh. Jadi kena simpan untuk anak juga sebab tidak boleh biarkan anak tu jadi miskin. Ada Nabi kata. Wa ma nara ma'akum. Dan kamu tidak lihat syufa'akum alladzina za'amtum. Oh, saya tafsir tadi. Wa ma ya'buduna min dunillah. Mereka masih puja selain pada Allah. Ma la yadurruhum. Iaitu kalau dia tak puja nabi ke wali ke malaikat, tidak boleh beri mudarat apa-apa kepada dia. Wala yanfa'uhum. Dan kalau dia puja, dia beri salam, dia hantar tehor apa semua tu, tidak boleh beri manfaat pun pada mereka. Wa yaquluna, tapi mereka masih juga mendakwa, mengata, haula'i, ni mereka-mereka yang kami sembah ni, kami puja ni, kami hantar tehor ni. Yang Hindu pula gini, kita hantar buat letak walimah wiper ni. Cina pun gitu. Hauna hula'i, mereka-mereka ini syufa'una yang akan beri syafaat kepada kami, iaitu pertolongan kepada kami indallah, daripada sisi Allah. Allah yang beri, bukan dia. Maka ni adalah ayat dia. Ayat dia ni iaitu wa ma nara ma'akum. Kamu tidak akan lihat lagi bersama kamu syufa'akumul ladzina za'amtum. Apa saja syafaat yang kamu kata tu. Allazina za'amtum, yang kamu sangka. Jadi Nabi Muhammad ni orang yang beri syafaat besok. Jadi dia sekarang bodek sekarang lagi lah. Soalannya sekarang, Nabi Muhammad ni dah dapat syafaat ke belum? Belum lagi. Pasal? Dah. Pasal? Ada sebab. Sebab kita kata Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqam mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuflihul mi'ad. Apa dia? Doa azza 5 kali sehari baca. Maknanya reka-rekanya, ya Allah ya Tuhan kami, berilah syafaat pada Nabi, berilah apa-apa yang kamu janji pada dia tu seperti mana yang kamu janji. Kita pula minta. Apa ni? Jadi kita minta supaya syafaat ini diberi kepada Nabi. Supaya Nabi itu beri kepada kita tu dari segi ra'ubahnya. Bermakna kita minta untuk Nabi, bermakna kita minta dengan Allah. Kita dah doa tu kita minta pada Nabi. Tapi dalam hadis lain, iaitu dia minta untuk Allah. Ada satu orang tu mari jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni buta. Saya ni sakit mata. Ada kata sakit mata, ada kata dia buta. Tolonglah doa kepada Tuhan supaya saya ni sembuh. Nabi pun kata, tidak kamu puas hati lagi ke dengan apa yang nikmat Tuhan bagi? Apa dia? Boleh cakap tu? Boleh nyawa tu? Ada kamu makan ni tak ada rasa, garam ke, gula ke, manis masih ada rasa? Ada rasa tak? Ada lagi. Boleh dengar tak? Boleh. Tak? Ada jamuh, ada rasa apa-apa tak? Kita pegang apa-apa tu ada rasa tak? Ini pisang, ini kayu, ini meja, ini apa? Ada rasa tak? Ada. Sentuhan ada rasa tak? Ada. Bermakna nikmat Tuhan bagi ada banyak. Jadi Nabi kata tak puas hati lagi ke dengan nikmat yang Tuhan beri ini. Dia kata puas hati dah. Cuma saya nak minta tolong Rasulullah tolong doa lah saya. Minta wasul ni. Minta projek ni. Nah, Nabi semuanya ajak lah. Nak? Ada. Habis Nabi buat macam mana? Tak ada. Dah dia gini. Ni dengar ni. Ni macam doa azan yang kita baca tu juga. Iaitu kitanya nak dapat syafaat daripada Nabi kepada masyarakat.
Tetapi sekarang ni kita minta doa kepada Allah Ta'ala supaya beri pada Nabi. Kita tidak kata ya Rasulullah kena beri pada kita. Tak ada dalam lapas. Baca tu tidak begitu. Nah? Maka Nabi dalam hadis ini kata, gini, kalau kamu nak suruh aku doa, boleh. Kamu pergi ambil air semayang. Lepas tu kamu istighfar banyak-banyak. Lepas tu tasbih banyak-banyak. Kemudian kamu semayang sunat. Kemudian kamu minta doa dengan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memakbulkan doa yang aku akan baca untuk kamu. Kau tak faham ni? Tolong kamu baca doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memakbulkan doa yang aku akan baca untuk kamu. Supaya doa yang Nabi nak baca untuk orang ini, untuk dia tu, supaya Tuhan makbul. Bermakna dia baca doa untuk diri dia. Jadi Nabi nak jawab tu, oleh kerana dia ni bodoh sikit ke apa, dia jawab gitu. Nak kata buat-buat kan, satu payah pasal. Jadi siapa-siapa nak suruh semayang ajak gini, awak buat gini. Gini, awak pergi ambil semayang, ambil istighfar banyak-banyak, baca tasbih banyak-banyak, lepas tu semayang sunat 2 rakaat. Kemudian awak minta doa kepada Allah Ta'ala, supaya doa yang saya nak baca ni Tuhan makbul, supaya memakbulkan doa awak. Boleh? Kita tak semayang ajak lah, kita baca doa, dia semayang ajak. Kita ada aja. Ni bagi orang yang otak sengit sikit, kita buat begini. Nah, ni hadis Nabi dah ni. Dan dianya celek mata. Hadis Nabi. Nah, Dia sendiri yang doa lah kan. dia sendiri dia baca doa. Soalan ni kalau dia tak boleh mati boleh mana? Tak boleh apa? Orang yang disuruh tu dia pun tak tahu Fatihah pun tak tahu Fatihah. Tak ada, suruh dia baca doa. Suruh dia baca doa. Suruh dia baca doa sendiri. Suruh dia baca doa. Suruh dia baca doa. Supaya Allah Ta'ala memakbulkan doa yang kita nak baca untuk dia. Gitu ya. Kalau dia tak nak buat juga, tak usah buat. Tak usah buat. Pasal kalau buat juga jadi tawassul. Tak, dalam bahasa Melayu tu kita pandai cakap Melayu ni. Kalau dia tak mau sembahyang, dia pupur dah. Tak ada. Kalau dia tak sembahyang, dia tu pupur dah. Pupur pada waktu tu. Dia syirik dah, dia pupur dah. Kalau tak sembahyang tu pupur dah. Jadi cara dia nya suruh tobat. Sebab tu dia istighfar dulu. Nabi kata istighfar dulu. Lepas tu baca tasbih. Istighfar ni apa dosa dia tak maya lah, tak puasa lah apa benda tu. Lepas tu baca tasbih. Kemudian maya sunat. Kalau dia tak mahu semaya sunat, suruh dia akan doa kepada Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala kenal doa yang kita, memakbulkan doa yang kita nak baca untuk dia. Boleh tak? Ni kalau pada kita sarah-sarah tak pakai lah. Jadi saya ni nak cerita sikit ni nah. Dalam hal doa ni ada Azizah ada sini. Jadi agak-agaknya setahun lebih Pak. Seorang daripada peserta kita ni. Seorang daripada peserta kita ni beritahu saya dia ni sudah kahwin lama. Tak boleh anak. Dah gugur 2-3 kali. Gugur 2-3 kali. Dan isteri dia ni ada penyakit lah, penyakit rahim, dalam rahim dia lah. Dan selalu bila saya datang mengajar ni, selalu isteri dia tu tak boleh hadir kerana selalu sakit. Tapi kawan kita ni tanya saya macam mana nak baca doa ni. Saya kata Tuhan kita boleh, walaupun isteri awak sakit ni, sebabnya Nabi Zakaria tu tua. Bini dia mandu, bini awak tak mandu ni. Nah, saya baca sikit lah. Ada setengah tak tahu ni sebab saya beritahu ni. Tuan dia tak ada ni, tak boleh lah kita cerita. Kalau tuan dia ada, tahu dia. Jadi gini, saya baca lah. Surahnya ialah surah Maryam. Surah Maryam. Oh, buka surah Maryam. Ini yang saya ajar kepada saudara kita ni. Saya tak ajar pada bini dia, saya ajar pada dia. Surah Maryam. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Hanya Tuhan saja tahu makna
Ayat ni. Zikri rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ceritalah pada manusia itu tentang hamba kami nama Zakaria. Iznada rabbahu nida'an khafiyya. Ketika Nabi Zakaria ni doa pada aku dalam suara yang lemah lembut. Mana tidak boleh kita baca doa pada Allah Taala ni dalam keadaan kasar, tak boleh lah nah. Dengan suara lemah lembut. Iaitu doanya berbunyi begini. Qala rabbi, wahai Tuhanku, wa hanal azmu minni, sesungguhnya tulang aku ni lepuk dah Tuhan. Maknanya nak bersetubuh dengan bini ni sudah tak mampu dah lagi. Bergerak ni. Kalau saya nak suruh saya tafsir macam mana lagi? Nah, tulang aku ni sudah lemah dah. Bermakna tak mampu dah lagi nak bersetubuh dengan bini kerana umur dia 120. Hukum adatnya lah. Itu cara dia merayu pada Tuhan. Qala rabbi inni wa hanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Rambut aku ni penuh dengan uban dah Tuhan. Walam akum bidu'ai ika. Dan namun aku terhadap doa pada kamu Tuhanku, Rabbi syaqiyya, tidak pernah putus asa. Siapa-siapa putus asa itu dalil bagi doa tak makbul dah. Siapa-siapa putus asa, dia kata, Ustaz, saya ni, entahlah, saya doa dah ni. Tu dia kata gitu tu, bermakna dia sudah putus asa, mana doa dia semula pada ni memang tak makbul. Bermakna kena baiki semula doa tu. Wa inni khiftul mawali, sesungguhnya aku bimbang selepas matinya aku. Mawali selepas matinya aku. Wa kanat imraati akhirah. Bimbangnya apa ni? Anak murid ramai-ramai dia. Tu anak murid Nabi Zakaria yang ramai-ramai ni. Maknanya tidak boleh nak ganti dia. Tak pandai. Tak boleh nak ganti dia. Nak ganti dia sebagai Nabi untuk mengajar ni tak mampu. Tak boleh. Jadi dia bimbang akan keadaan masyarakat dia. Pengikut-pengikut dia. Apabila dia mati besok, mana akan mereka ni akan sesat. Wa kanat imraati akhirah, sedangkan bini aku ni mandu Tuhan. Wa qad balagtu minal kibari itiya, dan aku ni sudah mencapai umur yang sangat lanjut. Qala rabbi wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imraati akhirah. Fa habli min ladunka waliya. Walau macam mana pun Tuhan, anugerahlah padaku satu anak lelaki. Nak ni action ni. Dah lah tua. Bini mandu. Kalau kita asal boleh anak tak apa dah. Bukan? Dah dia nak anak lelaki. Yarithuni, yang mewarisi aku sebagai Nabi. Nak suruh jadi Nabi pula. Ni. Wa yarithu min ali Yaqub, dan akan mewarisi sifat-sifat kenabian daripada Nabi-Nabi, anak cucu Nabi Yaqub. Tu dia. Wa kanat wa yarithuni wa yarithni min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya, dan jadikanlah dia Tuhanku satu orang yang kamu redha, iaitu kalau boleh biar dia mati syahid saya buat agama gitu. Tuhan menjawab, ya Zakaria, wahai Zakaria, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya, aku nak beri berita gembira pada kamu akan dapat satu anak namanya Yahya, yang tidak pernah aku beri nama ini pada orang lain. Ya? Nabi Zakaria pun tiba-tiba bila dengar ayat tu, qala rabbi, kata Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, anna yakunu li ulam, bagaimana aku nak dapat anak? Tak berapa percaya dah bila Tuhan kata approve dah projek ni. Macam mana Tuhan aku ni? Ya. Anna yakunu li ulam, bagaimana aku nak dapat anak? Wa kanat imraati akhirah, sedangkan bini aku ni mandu Tuhan. Maknanya kamu nak suruh aku kahwin lain ke? Ataupun kamu nak upgrade ke bini aku jadi orang muda balik. Bukan boleh buat dakar ni. Gitu maknalah. Wa qad balagtu minal kibari itiya, dan sedangkan aku ni tua, maknanya kamu nak suruh aku jadi muda balik ke? Tuhan boleh buat dakar kan? Tuhan berjawab, qala kadzalika. Macam tu, kamu tua-tua macam tu, dengan ubah-ubah gitu.
dengan bini kamu dengan mandu-mandu tu, aku baiki sikit lah, peranakan sikit lah. Qala kadzalika. Lagu tu, seperti kamu lagu tu. Qala rabbuka, berkata Tuhan kamu, wa alayya hayyinu, nak buat benda macam tu, nak cipta satu budak nama Yahya ni, mesek, kata-kata, mesek, gitu. Maknanya, kacang ya, mudah. Wa alayya hayyinu, mudah sangat. Waqad balagtu, waqad khalaqtuka, dan aku telah cipta kamu, min qablu sebelum pada ini, walam taku syai'a, dan kamu tak pernah ada buat aku cipta boleh. Ini kamu ada, cuma kamu ni tua. Pula repuk ya. Bini kamu ada, cuma mandu ya. Ya kamu belum ada ni tak ada buat aku cipta jadi ada. Lalu Nabi Zakaria berkata, qala rabbi ja'alli ayah. Wahai Tuhanku, tunjuk berilah pada aku tanda. Nak juga surat approval, nak offer letter tu nak tengok juga. Nak tengok offer letter. Qala ayatuka alla tukalliman nas. Tanda bagi kamu ialah kamu tak boleh bercakap dengan manusia. Sekarang ni boleh bercakap, lepas pada ni kamu tak boleh bercakap. Bermakna bercakap tu anugerah Tuhan. Salah layalin sawiya, 3 hari 3 malam, sedangkan kamu ni bukan orang sakit. Ajar kepada saudara kita ni doa ni. Lepas tu saya ajar pula dalam surah Al-Waqi'ah. Ayatnya ialah afara'aytum ma tumnun. Tidakkah kamu perhati apa yang kamu pancar tu? Antum takhluqunahu am nahnu khaliqun. Kamu kah yang cipta sperma sekor yang akibatnya akan jadi budak, ataupun aku kah? Tuhan kata. Maka kita orang yang dengar ayat ni dibaca, kena kata bal anta ya Rabb, bahkan kamulah Tuhan yang menciptakan. Maka apalah kiranya Tuhan, kamu beri pada aku anak. Jaga pada diri kita. Kamu beri pada aku anak. Sedangkan kamu sudah beri kepada Nabi Zakaria yang tua-tua tu, yang upuk dah tulang. Yang isteri dia yang mandu, isteri aku tak mandu. Aku pun muda lagi. Jadi saya nak beri berita gembira pada awaknya, ialah lepas dia baca doa 4 bulan, isteri dia mengandung. Isteri dia mengandung. Masa 2 bulan saya dapat tahu dia mengandung. Isteri dia sudah tak boleh mari. Masih lagi turun darah. Masih lagi juga turun darah. 2 bulan. Saya kata doa lah. Pada Tuhan. Dia pun doa. 2 minggu lagi kita mari. 12 setengah mari. Mari. Isteri dia tak boleh mari mengaji. Masuk mari 3 bulan. Tak boleh. 3 bulan setengah. Tak boleh. 4 bulan tak boleh mari. Darah sengaja terkeluar. Lalu masa dia umur mengandung ni 4 bulan. Terus ditahan di hospital. Sungai Buloh ni. Hospital Sungai Buloh ni ya. Duduk kat sana lebih kurang 4 bulan. Dan sudah bersalin hari Rabu lepas. Pukul 3 petang. Dia masalah salinnya pula. Anak tu dalam tembuni tu, air tembuni kurang pula. Dia jadi duduk di hospital. Lepas tu tembuni tu jatuh ke bawah, jadi menutup kawasan saluran peranakan. Maka dia kena bedah lah. Jadi bedah 34 minggu lah. Alhamdulillah boleh dapat satu anak perempuan. Saya cakap pada awak ni pasal saya cukup bersyukur pada Allah Ta'ala kerana Tuhan makbul doa dia. Saya ajar dia. Saya sendiri tak pernah buat pun. Ajar. Maknanya kita sini, mana semaya ajak ni benda karut lah. Karut ni. Ni saudara kita ada sekali dengan kita ni. Yang makbul doa dia. Jadi malam ni dia pergi tengok anak dia. Anak dia beranak 1.6 kilo. Nak balik rumah tak boleh. Dia kena beratnya 1.7. Tak boleh balik lah, duduk dalam NICU lagi lah. Hospital Sawul. Saya sampai terus hari daripada Kelantan tu. Terus mari pergi ke hospital. Nak tengok tak boleh. Mak bapak yang boleh tengok.
Jadi sayanya berbesar hati nak beritahunya. Jadi saya nak buat akikah untuk budak ni. Saya nak buat. Tapi saya ni, kalau boleh kita pakai kursi lah. Jadi kawan kita ni ada bulan hospital, bayar hospital lagi apa lagi tu. Jadi saya nak buatnya hari Selasa ni. Di Kelantan sanalah saya buat di Kelantan. Di kambing sekor harga 600. Kalau siapa-siapa nak join lagi. Jadi saya tak beritahu lagi ke saudara kita tu. Jadi saya tak nak beritahu lah. Sehinggalah kita dapat barang tu, kita beritahu dia lah. Jadi moga-moga Tuhan beri pada dia satu anak ni. Moga-moga Tuhan beri anak yang lain pula lagi. Anak lelaki pula lah. Dan mintalah mereka ni, ya Allah ya Tuhan itu, supaya mereka sekeluarga ni akan jadi orang-orang yang beriman. Dia kahwin 11 tahun. Dia sudah kahwin 11 tahun. Jadi maknanya orang yang ada suruh-suruh tu hanya sangkaannya. Annahum fikum bahwasanya mereka di sisiku, di sisi kamu itu syuraka'u adalah sekutu kamu. Lakot ta'a. Maka benar-benarlah putus asa bainakum di antara kamu, dia di antara kamu, wa dhalla ankum, maka hilang lenyap daripada kamu ma kuntum taz'amun, apa yang kamu dulu menyangka-nyangka dalam beribadat pada Allah Taala. Jadi maulud Nabi ini termasuk bab ni. Termasuk bab ni dia. Dengan satu sangkaan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan beri syafaat pada dia. Tu sangkaannya. Sebenar sekali yang patut buatnya ialah baca selawat pada Nabi. Bagaimana kita nak memuliakan Nabi, menghormati Nabi, iaitu ikut ajaran yang Nabi ajar. Apa yang Nabi ajar kita ikut satu-satu. Apa yang Tuhan ajar dalam Quran kita ikut satu-satu. Kemudian kita kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Bukan selawat sembah ke apa ke tak. Boleh kita selawat dengan cara yang seperti kita katanya selawat kita berulang-ulang. Boleh baca selawat berulang-ulang, boleh baca. Boleh baca. Syaratnya selawat tu mesti ada dalam hadis. Selawat yang ada dalam hadis lebih kurang 40 jenis. Boleh diulang-ulang. Boleh diulang-ulang. Sebab daripada hadis sahihnya kata siapa dia selawat sekali, Allah Taala akan beri rahmat 10 pada kita. Bukan Nabi, Allah Taala. Kalau Nabi yang tolong jawab pulaknya, maknanya Nabi ni kena ada kuasa Tuhan pulak ni. Dia dengar pulaknya kita baca ni pulak ke dia. Itu akidah tu. Faham tak? Allah Ta'ala lah yang menjawab ataupun Allah Ta'ala beri rahmat setiap kali kita. Dia kena dalih ayat Quran atau hadis Nabi. Daripada hadis Nabi-nya tak ada. Jadi oleh kerana begitu maka yang Allah Ta'ala lah yang jawab pada kita lah, iaitu memberi rahmat pada kita. Jadi ayatnya 2 ayat je ni malam ni. Jadi kalau siapa nak tanya, kena tanya lepas pada ni lah, kesian setengah-setengah nak balik. Kalau nak tanya soalan takut nak tambah-tambah lagi ni, nanti kena tanya lepas pada ni lah. Okey dah? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar.